Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, so kita dah masuk chapter yang terakhir dalam silibus SK025 iaitu chapter 13 polimer. Okey, dalam chapter polimer ni, so apa yang kita akan tengok adalah yang pertama terms yang kita akan jumpa lah. Contoh monomer, polimer, homopolimer, copolimer, straight chain polimer dan cross-link polimer. Okey, dan yang bahagian kedua kita akan tengok natural polymer. Contohnya protein, karbohidrat and natural rubber. Okay, kita ada synthetic polymer. Synthetic polymer ni melalui dua proses iaitu condensation, polymerization dan juga addition, polymerization. Dan ada beberapa contoh lah yang kita akan jumpa dalam condensation dan juga addition, polymerization. Jadi dua istilah yang paling common yang kamu akan jumpa iaitu yang pertama istilah monomer. Okay, monomer ni adalah basic molecular unit. Okay, dia adalah small repeating unit that build up the polymer. Okay, dia adalah unit ataupun molekul yang paling ringkas, yang mana molekul ni akan diulang-ulang, dia panggil repeating unit untuk menghasilkan polimer. Jadi polimer dia adalah macromolekul ataupun large molekul, di mana dia akan melalui proses dia panggil polymerization. Okay, polymerization ni adalah the process that combines monomers to form polymer. So kita akan jumpalah kejap lagi macam mana polymerization ni berlaku. Okay, contoh kita ada monomer. Contoh monomer yang digunakan adalah ethene. Okay, ini adalah simplest unit, okay, ataupun smaller unit, namanya ethene. Dan melalui proses polymerization dia akan form polimer. Ini adalah polimer, di mana polimer ni adalah gabungan monomer sebanyak n kali, n times. So, n itu adalah jumlah yang diperuntukkan untuk menghasilkan polimer. Okey, so structure yang kita kena tahu adalah yang pertama, macam mana nak draw structure monomer. So monomer ni adalah structure yang asal dia. Contohnya CH2 double bond CH2. Okey, dan bila dia form polimer, kita kena buat satu pagar ni, satu pagar kiri kanan, dan ada dash kiri kanan bersambung, dan di luar ada N, ada simbol N. So dia adalah polimer. Okey, dan struktur yang sama, ada pagar juga ni, dan ada dash kiri kanan tapi tanpa N. So kita sebut sebagai repeating unit. Itu beza. Monomer adalah struktur molekul asal dia. Polimer, molekul dia bergabung sebanyak N kali. Manakala repeating unit adalah struktur yang akan diulang-ulang. Dan cara nak draw tanpa N. Okey, so dalam silibus kita akan fokus kepada tiga benda, iaitu pertama structure of polymer, iaitu straight change or cross-link. Yang kedua, kita nak tengok properties of polymer, sama ada dia dalam kategori homopolymer or copolymer. Okay, dan yang ketiga, kita nak tengok type of polymer, sama ada natural or synthetic polymer. Okay, untuk structure tadi kita tengok sebut tadi dia ada dua kan. Satu straight chain. Okay, straight chain ni maksudnya straight chain polymer, rantai dia adalah secara straight, consists of monomer that are linked
in straight or long change. Dia susun dalam keadaan straight ataupun dia sambung dalam keadaan straight, bersambung. Sebanyak berapa? Sebanyak n kali. Contoh strukturnya gini. Okey, dan struktur fizikal dia adalah soft. Okey, yang kedua dia panggil cross-link polymer. Di mana cross-link polymer ni dia ada branches. Okey, branches antara polymer dengan polymer. Okey, contoh ada branches kat situ. So ataupun ada banyak branches. Okey, ni dia panggil cross-link polymer, di mana dia lebih harder or rigid dan lebih elastic. Okey, itu beza antara straight chain dengan cross-link polymer. Okey, yang kedua, properties of polymer. Tadi kita kata dia ada homopolymer dan copolymer. Beza homo dengan co. Okay, homo ni adalah dia bergabung dengan polymer ni, bergabung dengan menggunakan same type of monomer. Dia ulang monomer yang sama, A sebanyak N kali. Manakala copolymer, dia ulang dengan menggunakan two or more different monomer. Contohnya A, B. Diulang A, B sebanyak N kali. Itu beza antara homo dengan co. Okey, dan dari segi type of polymer, kita kata tadi ada dua. Yang pertama, natural polymer. Okey, yang natural polymer ni contohnya kita jumpa dalam protein, karbohidrat or rubber. Okey, dan kita ada synthetic polymer. So synthetic polymer ni kita boleh hasilkan melalui dua proses. Yang pertama, addition polymerization. Okay, addition polymerization, contoh polyethylene, polyvinyl chloride, polystyrene and teflon. Okay, itu adalah melalui proses addition polymerization. Yang kedua, dia boleh melalui proses condensation polymerization. Contoh polyamide, Kevlar, nylon 6 and nylon 66, ataupun polyester. Contohnya Dacron dan juga Terilene. Okey, jadi ada dua proses yang kita boleh guna untuk menghasilkan synthetic polymer. Okey, natural polymers yang pertama kita tengok contoh adalah protein. Okey, so struktur protein biasanya dia akan menggunakan monomer asid amino. So asid amino seperti yang kita belajar sebelum ni, dia adalah datang daripada kumpulan, kalau saya draw balik sini, dia ada C double bond O OH. Okey, dan C ni juga ada NH2. Dia ada H, dia ada R. Jadi kumpulan asid amino ni akan bertindak sebagai monomer dan dia akan ulang sebanyak N kali. Ni N kali untuk menghasilkan, dia panggil polyamide. Dan polyamide ni lah yang akan menghasilkan protein. So strukturnya ginilah. Okey, so strukturnya gini. Kalau kita tengok sebelah sini, dia datang daripada COOH. Sebelah sini dia datang daripada NH2. Okey, so di sini saya nak tunjuk macam mana polimer daripada monomer amino acid ni dihasilkan. Dia akan jadi satu struktur yang macam dalam kurungan ni. Okey, so kalau kita tengok monomer yang digunakan adalah amino acid. So saya labelkan sebagai amino acid A. Okey, ni pun adalah amino acid A berulang. Okey, jadi dia ada C double bond O OH. Okey, sebelah kini dia ada NH2. Okey, yang ni pun dia ada NH2. Lepas tu dia ada COOH. Jadi
untuk membina satu polimer, dia mesti berhubung antara C double bond O ni dengan N. Jadi dia akan form amide bond sini. Okay, natural polymers yang kedua adalah karbohidrat. Okay, ni contoh karbohidrat. So, structure dia gini. Ni adalah structure karbohidrat. Monomer yang digunakan adalah glukos. Okay, structure yang ketiga adalah natural rubber. So, nama saintifik dia adalah polyisoprene. Okay, dia adalah getah lah. Getah kita noreh di kampung tu. Dalam pokok getah ada yang panggil polyisoprene. Jadi structure dia adalah, structure asal dia ada CH2 double bond C cabang CH3 single bond CH C double bond CH2. So polimer yang dihasilkan macam ni. Okey, ini adalah polyisoprene. Jadi monomer yang digunakan adalah isoprene. Ataupun nama IUPAC dia adalah 2-metil 1,3-butadiene. Ini refer kepada monomer ini. Di mana keluar 1,3-butadiene? So dia labelkan sebagai nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Jadi parent ni adalah butadiene dan ada cabang metil pada karbon nombor 2. Okey, ini adalah isomer. Ni adalah monomer untuk natural rubber. Okey, ini adalah polimer dia. Okey, so kita dah tengok tadi 3 contoh natural polymers. So di mana dalam silibus dia minta kita tahulah ketiga-tiga natural polymers yang dinyatakan tadi. Okey, seterusnya dalam silibus minta kita tunjukkan macam mana nak prepare synthetic polymer. So synthetic polymer dia akan melalui dua proses tadi yang kita tengok dalam pengenalan. So dua proses. Proses yang pertama dia akan melalui addition polymerization. Ada perkataan addition. Jadi untuk melakukan addition polymerization dia ada syarat-syarat dia. Okey, syarat yang pertama, okey, monomer yang kita nak guna mesti ada double bond. Wajib ada. Ni wajib ada ni. Kalau tak ada double bond, addition polymerization tak boleh berlaku. Okey, dan join together by covalent bond. Dia akan form covalent bond lah antara karbon dengan karbon ataupun dengan yang lain. Okey, karbon-karbon double bond akan diputuskan dan diganti dengan karbon single bond. Nanti kita tengok macam mana. Untuk dia membina polimer, karbon-karbon double bond daripada monomer akan diputuskan. So dalam polimer dia akan sambung dengan menggunakan carbon single bond. Okey, dan ada peroksida. Peroksida ni diguna sebagai katalis. Katalis untuk memulakan tindak balas addition pempolimeran tersebut. Okey, contoh kita nak buat addition polymerization untuk polyethylene. Okey, dengan menggunakan monomer ni adalah monomer etin, iaitu dia ada dua karbon dan ada double bond. So syarat dia ada double bond. Tadi kata syarat dia mesti ada double bond dan ada peroksida. Yang ni digunakan untuk katalis. Jadi apa yang berlaku, etin akan bersambung dengan etin sebanyak N kali. Dia akan berulang sebanyak N kali. Jadi macam mana etin bersambung dengan etin? Jadi etin akan putuskan double bond. Dia akan form single bond. Jadi double bond putus, karbon akan bersambung dengan etin yang lain. Karbon kiri pun akan bersambung dengan
etin yang lain. Jadi dia akan berulang sebanyak N kali. Jadi dia letak perkataan poly depan ni, polyethylene. Okey, dan dia menggunakan homo, dia akan masuk kategori homopolimer sebab dia ulang sebanyak N kali dengan menggunakan monomer yang sama. Okey, kalau kita nak tengok sebenarnya macam mana cara dia sambung. Dia sambung gini. Okey, ni C, dia akan sambung dengan C. C ni ada 2H. C ni pun ada 2H. Di double bond dia putus, dia akan bina. Okey, dia bina dengan siapa? Dia akan sambung dengan sebuah structure etin. Structure kedua. Lepas tu putus double bond, sambung lagi. Sebuat lagi structure ketiga. Double bond putus, sambung lagi. Sebab structure yang keempat. Sambung lagi. Jadi kalau kita tengok sini, dia akan ulang ni etin pertama, etin kedua, etin ketiga, etin keempat dan seterusnya sebanyak N kali. Jadi kita ambil satu structure ni, kita masukkan dalam kurungan, dan sebelah kanan dengan sebelah kiri dia boleh bersambung. Jadi kita nak tunjuk satu monomer ni dia akan berulang dengan monomer yang sama sebanyak N kali. Jadi kita tunjuk sekali saja. Ini kita panggil repeating unit. Jadi kita buat sini CH2 dash CH2. Okey, ni dia panggil repeating unit. Jadi unit ni lah yang akan berulang. Dia akan berulang sebanyak N kali. Okey, contoh yang kedua, addition polymerization. Okey, dia akan form polyvinyl chloride ataupun PVC. Monomer yang digunakan adalah vinyl chloride ataupun chloroethene. Jadi ada carbon double bond sini. Ada syarat ni mesti ada double bond. Jadi apa yang berlaku? Carbon double bond akan diputuskan. Dia akan jadi carbon single bond. Dan bila dia putus, karbon kiri akan bina satu rantaian. Karbon kanan pun akan bina satu rantaian. Sini. Jadi dia akan bina rantaian dengan chloroethene yang lain sebanyak N kali. Dia akan ulang. Dia akan ulang sebanyak N kali. Dan structure ataupun elemen yang ada dekat karbon ni ada, kalau kamu tengok dia ada H dengan chlorine. Sini pun dia ada H dengan chlorine. Sebelah kanan dia ada H2. Ini dia ada H2. Jadi elemen karbon yang ada pada karbon ni, belah kiri dengan belah kanan, dia tak usik. Dia cuma usik carbon double bond. Carbon double bond sahaja. Jadi carbon double bond akan jadi single bond. Okey, dan repeating unit dia adalah structure yang ada dalam kurungan tu, iaitu CH single bond CH2 dash kiri dash kanan, karbon ni ada chlorine, kurungan. Okey, ini adalah repeating unit tanpa ada N. Jadi tadi saya kata repeating unit structure dia sama dengan polimer, cuma polimer ada N. Repeating unit tak ada N. Okey, contoh yang ketiga, addition polymerization menggunakan ataupun menghasilkan
polystyrene. So monomer yang digunakan adalah phenylethyne. Jadi ada carbon double bond sini. Sini pun carbon double bond akan berubah kepada carbon single bond. Dia akan ubah kepada single bond. Dan atom yang ada, carbon ni ada H dengan phenyl. Dia tak usik, ada H dengan phenyl. Sebelah kanan ada H2. Dia tak usik. Dan apabila dia nak sambung sebagai polimer, dia kena ada dash kanan, ada dash kiri. Tutup pagar ni. Tutup pagar, lepas tu letak ulangan sebanyak N. Nama dia daripada styrene dia akan jadi polystyrene. PPT unit structure yang ada dalam kurungan tersebut. Okey, dan contoh yang keempat adalah penghasilan Teflon dengan menggunakan addition polymerization. Teflon dihasilkan oleh tetrafluoroethane sebagai monomer dia. Okey, monomer dia guna tetrafluoroethane. Okey, di mana dia ada dua karbon dan pada karbon ni ada fluorine. Kiri ada dua fluorine, kanan pun ada dua chlorine. Jadi carbon double bond akan diputuskan jadi carbon single bond. So dia akan jadi single bond. Dan dia akan ada dash kanan, dash kiri. Sebab apa ada dash kanan, dash kiri? Sebab double bond telah diputuskan. Okey, dan elemen yang ada fluorine kiri 2, dia masih bawa fluorine, dan ada fluorine kanan 2 pun dia bawa fluorine kanan 2. Jadi polimer kita buat structure, ada kurungan dan ada N. Manakala repeating unit structure yang sama without N. Okey, so senang saja nak kenal pasti monomer, polimer dan repeating unit. Okey, dan kamu kena tahu macam mana struktur polimer ni yang dihasilkan daripada monomer yang dinyatakan. Okey, kita tengok contoh exercise. Okey, dia kata give the monomer structure. Monomer structure for the following compound. Okey, jadi kita dapat ni compound polimer ni. Jadi kita nak buka pagar ni. Okey, so bila kita nak buka pagar, di mana tempat kita buka tu mesti ada carbon double bond. Jadi kamu draw balik structure ni. Sebab addition ni dia tidak melibatkan sebarang penambahan ataupun pengurangan elemen atom. Jadi just draw balik structure dia. CH2. Lepas tu kita buat dash. Carbon tengah tu ada H. Bond dia kita buat single dulu. Dash CH. Lepas tu dash CH2. Jadi pagar dah buka. So dia tak ada lagi dash kiri dengan dash kanan. Jadi berdasarkan ikatan yang ada pada carbon ni, dia ada 2 H. Dia baru ada 1, 2, 3. So apa yang kamu kena buat adalah bina double bond. Jadi complete 1, 2, 3, 4. Sebelah kanan pun sama. Kita buang dash kanan, kita gantikan dengan double bond. 1, 2, 3, 4. Automatically carbon tengah akan dapat 1, 2, 3, 4. Complete. So tak perlu lagi ada double bond di tengah. Double bond ganti tempat mana yang kita putuskan rantaian polimer tadi. Okey, contoh kedua. Ni polimer ni. So kita tengok structure dia ada CH2. So kalau kita draw balik, dia ada CH2 dash. Dia ada C Br. Dan kita buang polimer kiri dan juga rantaian polimer kanan. So kita buang dan ganti dengan double bond antara dua carbon. Jadi automatically dia akan dapat 1, 2, 3, 4.
Karbon kanan pun akan dapat 1, 2, 3, 4. Okey, inilah dia panggil monomer. Okey, monomer yang telah menghasilkan polimer seperti soalan nombor 1 tu. Okey, yang kedua, dia minta kita predict the structure of polymer dengan menggunakan monomer ni. Ini monomer. Ini pun monomer. Jadi macam mana nak draw structure polymer? Okey, so senang saja. Kita tengok, kamu ambil tapak yang ada carbon double bond sini. Ambil double bond. So bina structure dia 1, 2. Jangan bina double bond, kita buat structure yang ada double bond. Okay, C belah kanan dia ada hydrogen dan chlorine. C belah kiri dia ada hydrogen dan CH3. Okey, jadi kita nak bina polimer. Kita kena putuskan double bond, akan jadi single bond. Dan kita kena buat dash kanan, dash kiri, tutup kurungnya dan letakkan simbol N. Barulah dah jadi satu polimer yang dah complete bond dia. Okey, contoh kedua, kita ada monomer ni. So, karbon yang terlibat adalah karbon double bond dengan karbon. So, kita bina karbon dengan karbon. Karbon kiri ada 2 H. Karbon kanan dia ada H dengan CN. So, putuskan double bond dia. So, jadikan single bond dan ganti dengan dash kanan 1, kiri 1, tutup kurungan, lepas tu letakkan simbol N. So jadilah polimer. So senang saja macam mana nak form polimer dengan menggunakan monomer yang ada carbon double bond dengan carbon. Okey, ini dia panggil addition polymerization. Okey. Untuk menghasilkan synthetic polymer, kaedah yang kedua adalah dengan menggunakan condensation polymerization. Okey, condensation polymerization di mana dia perlukan dua monomer react. So dia mesti ada dua monomer yang akan bertindak balas. Okey, to form larger molecule. Okey, di mana dia ada eliminate. Dia mesti buang, eliminate smaller molecule. Dia sebab apa? Bila monomer ni nak bergabung, dia kena putuskan bond dia dengan atom-atom yang tertentu. Di atom tu akan disingkirkan daripada struktur dia. Okey, dan kita akan belajar condensation polymer ni, contohnya polyamide dengan polyester. Polyamide ni dia akan form daripada amide lah, dan polyester formation of ester. Dan monomer yang kita nak guna tu at least dia ada 2 functional group. Dia mesti ada 2 functional group. Syarat dia. Ini wajib. Jadi kalau ada hanya satu functional group, bermaksud dia tidak boleh melakukan tidak boleh melakukan condensation polymerization. Okey, tadi saya kata ada dua bentuk lah ataupun dua jenis. Pertama, polyamide. Okey, polyamide ni terhasil daripada tindak balas antara carboxyl group COOH dengan amine group iaitu NH2. Dia akan form amide C double bond O N. Okey, ni amide. Dan yang kedua, polyester. Polyester ni dihasilkan daripada tindak balas carboxyl group dengan alcohol group iaitu COH. Dia akan bina ester dengan O. O ni mari daripada alkohol.
iaitu dia akan form ester. Ni atas ni adalah amide. Cuma dia ada perkataan poli apabila bilangan dia berganda-ganda sebanyak n kali. Okey, dalam silibus condensation polymerization, yang pertama adalah penghasilan nylon 66. Okey, ini adalah hasil dia. Polimer yang kita nak adalah nylon 66. Jadi apa yang kamu kena tahu adalah apakah monomer yang digunakan. Ini adalah monomer. Okey, iaitu dia guna 16-hexane diamine. Okey, dan dia guna monomer yang kedua iaitu hexane dioic acid. Jadi sebab tadi kita tengok syarat dia, monomer ni mesti ada dua functional group. Ini satu functional group iaitu amino. Ini pun ada functional group amino. Ini adalah dioic. Carboxylic pun ada dua functional group, COH dan dia ada COH. Jadi syarat dia mesti ada dua functional group. Sama ada functional group tu sama ataupun berbeza, terpulang. Tapi mesti ada dua. Barulah dia boleh bersambung tanpa ada limit. Okey, so macam mana cara dia bersambung? NH2 akan bersambung dengan COH. Ini di mana COH akan keluarkan OH dia, NH2 akan singkirkan H dia, dan dia akan bina amide bond, iaitu C double bond O N. Sini C double bond ni daripada sini, manakala N ni amide daripada NH2. Okey, ini adalah gabungan amide bond. Okey, apa berlaku kepada COH sebelah kanan? COOH sebelah kanan sama juga, kita kena keluarkan OH. Tapi kita tak payah tunjuk dia bond dengan N. Kita just tunjuk dia ada dash. Okey, sama juga dengan monomer yang sebelah kiri. Dia ada NH2. Jadi kita tak payah tunjuk N tu bergabung dengan COH. Kita cuma tunjuk H dikeluarkan. Jadi kita tunjuk N, dia ada dash. Bermaksud N dash sebelah kiri dia masih bersambung dengan carboxylic acid. Manakala carboxylic acid sebelah kanan C double bond dash, dia masih bersambung dengan N sebanyak N kali. So kita tunjuk dash kiri dash kanan dan dia akan berulang sebanyak N kali. Inilah yang dimaksudkan dengan condensation polymerization. Kategori dia adalah polyamide dan contoh yang kita guna adalah nylon 66. So kalau soalan tu tanya apakah monomer yang digunakan untuk menghasilkan nylon 66, kamu kena bagi jawapan ni lah. Monomer pertama dia guna 16-hexane diamine. Monomer kedua dia guna hexane dioic acid. Barulah dapat produk dia lah, barulah nylon 66. Okey, kalau dia tukar monomer lain, okey, contohnya dia tukar monomer lain, okey, produk dia akan berubah jadi polimer yang lain. So contoh yang kedua adalah condensation polymerization. Masih lagi polyamide, cuma produk dia adalah nylon 6. Bukan lagi nylon 66 tapi nylon 6 dengan menggunakan monomer. Okey, monomer dia adalah satu jenis saja, iaitu 6-aminohexanoic acid. Di mana dalam structure ni dia ada NH2 sebelah kiri, dia ada COOH sebelah kanan. Okey, dengan menggunakan functional group COOH dengan NH2, okey, 6-aminohexanoic acid bersambung menghasilkan satu polimer. Di mana macam saya kata tadi,
C double bond OO minus, C double bond OOH, OH akan disingkirkan. Dia akan bina satu dash. Sebelah kiri, hidrogen akan keluar. NH2 akan singkirkan N, dia akan singkirkan H, dia akan form N dash. Okey, tutup kurungan, letakkan N. Okey, bermaksud dia dah form satu polimer. Dengan menggunakan monomer yang sama, dia masuk kategori homopolimer. Yang ni yang dinamakan nylon 6. Kalau tadi nylon 66, dia menggunakan dua jenis monomer yang berbeza. Jadi dia akan form copolymer. So sekarang ni nylon 6, dia menggunakan hanya satu sahaja jenis monomer. Kita panggil homopolimer. Nama dia adalah nylon 6. Okey, synthetic polymer yang ketiga. Kita hasilkan Kevlar. So nama dia lah Kevlar. Nama yang telah nama dia tetap lah, spesifik dah. Kita kena hafal lah nama ni. Kevlar ni dihasilkan dia menggunakan dua monomer yang berbeza juga. Dia akan form copolymer. Sebab apa? Dia menggunakan dua monomer ni. Monomer satu, ni monomer yang kedua. Dia menggunakan dua monomer, dan monomer pertama dia ada dua functional group, iaitu dia ada COOH sebelah kanan, dia ada COOH sebelah kiri. Monomer kedua dia ada NH2 sebelah kanan, dia ada NH2 sebelah kiri. Dan apabila dia nak form polimer, OH dengan H akan disingkirkan. Okey, dan dia akan bina satu bond lah antara C double bond O dengan N. Okey, ni adalah bond yang dibina di dalam structure ataupun dalam pagar ni. Okey, manakala monomer yang ada NH2, dia akan singkirkan H. Macam tadilah, singkirkan H, dia akan form N dash. Sebelah kiri, C double bond OOH, dia akan singkirkan OH. So singkirkan OH, dia akan form C dash. Dan tutup kurungan, letakkan simbol N. Jadi kalau kita tengok, dalam ni ada asalnya akan ada dua monomer yang berbeza. Monomer pertama, kalau sebulatkan, ni monomer pertama, kini adalah monomer yang kedua. Okey, jadi dia menggunakan dua monomer yang berbeza, kita panggil copolymer. Okey, dan cara dia bentuk boleh tengok sini. Dan nama yang keluar bergantung kepada apakah jenis monomer yang digunakan. Contoh yang digunakan ni 1,4 benzene dicarboxylic acid campur dengan 1,4 diaminobenzene. Jadi dua ni, dengan menggunakan dua ni, barulah boleh menghasilkan Kevlar. Kalau dia guna monomer yang lain, bermaksud produk dia jadi benda lain, tak jadi Kevlar. So ingatlah, dia spesifik. Monomer tu adalah spesifik untuk produk-produk yang dinamakan tadi. Okey, seterusnya kita tengok dua contoh untuk condensation polymerization, tapi kategori dia adalah, type dia adalah polyester. Maksudnya dia menghasilkan ester. Okey, contoh yang ada dalam silibus kita, produk kita adalah Dacron. So polimer yang kita nak hasilkan adalah Dacron. Okey, dengan menggunakan, kalau polyester ni mesti COH bergabung dengan OH, hidroksi. Mesti ada dua benda ni, baru form ester. Jadi Dacron dihasilkan oleh dua monomer yang berbeza. Monomer pertama adalah dimethyl 1,4-benzene dicarboxylate. Ini adalah nama monomer. Nampak besar kan structure dia.
Tapi kalau kamu dah biasa tengok, okey, dia ada benzene, dia ada C double bond O, lepas tu dia ada O, cuma dia tak guna carboxylic, dia guna COOR, dia guna ester. Sama saja konsep dia. Dia akan buang OR ni keluar, dia akan form C double bond dash. Okey, tengah dia akan buang OR ni, dan alkohol kita belajar sebelum ni dia akan buang H. Ini akan keluar, dia akan bina satu ester sini. Sebelah kanan, kalau kamu perhati, alkohol ada OH, dia akan keluarkan H keluar, dan dia akan form O dash. Jadi macam tadi juga, sebelah kiri dia akan form C double bond O dash, tu tutup kurungan, dan sebelah kanan alkohol dia akan form O dash, tutup kurungan, dan letakkan simbol N. Jadi untuk polyester, gabungan dia adalah antara C double bond O dan juga OR. C double bond O ni boleh jadi daripada ester, dia juga boleh jadi daripada carboxylic. Manakala OH mari daripada alkohol. Dan syarat dia kalau kamu tengok, mesti ada dua functional group, iaitu diol. Ini pun ada dua functional group. Sini sini. Okey, contoh yang seterusnya untuk polyester. Okey, dalam silibus dia minta kita bincang pterilin. Okey, pterilin ni adalah salah satu daripada golongan ester, di mana dia menggunakan dua monomer yang berbeza juga, iaitu dia menggunakan 1,4-benzene dicarboxylic acid. So, kalau kamu perhati, ada dua functional group, iaitu carboxylic sebelah kiri dengan carboxylic sebelah kanan. Dia mesti ada dua. Sebelah kanan dia menggunakan 1,2-ethane diol. Ada dua functional group OH. Jadi macam mana cara nak gabung? Macam yang lain juga, apabila dia mengalami condensation, dia akan menghasilkan ni adalah ester kan, dia akan menghasilkan ester, di mana kamu tengok sebelah yang tengah ni, ester yang dihasil antara C double bond O dengan OCH2. Sebab apa? Sebab C double bond O, kalau kita highlight, ni datang daripada monomer yang pertama, iaitu ada carboxylic. Manakala OCH2 CH2O, ni datang daripada monomer 1,2-ethane diol. So macam yang lain juga, sebelah carbon double bond O kita bina satu dash, lepas tu buat kurungan. Sebelah monomer alkohol O kita buat satu dash, dan tutup kurungan, letakkan simbol N. Jadi dia menggunakan dua monomer yang berbeza. Ini kita panggil copolymer. Ada perkataan co bermaksud dua monomer yang berbeza. Okey, bahagian terakhir adalah dalam silibus dia nak kita nyatakanlah uses of synthetic polymer ni, kegunaan-kegunaan. Tadi kita dah bincang banyaklah senarai synthetic polymer. So sini kalau kita tengok ada polyethylene, polyvinyl chloride, ada polystyrene, teflon, nylon 6, nylon 66, kevlar, dan juga ada dacron atau terilin. Jadi setiap synthetic polymer yang dihasilkan ni, dia ada kegunaan yang berbeza. So kegunaan dia bergantung kepada structure dia kan, sama ada kuat ataupun tak kuat. Okey, contoh addition. Contoh addition, polymerization. Contohnya ada polyethylene, polyvinyl chloride, polystyrene. Okey, contoh dia digunakan untuk polyethylene drinking bottle, polyvinyl chloride
biasanya pipe tu PVC, polystyrene, bekas makan ni kan kita guna tu. Okey, dan yang kuat ni contohnya condensation, Teflon, pen yang non-stick tu, nylon 6 stick dan Kevlar biasanya untuk kegunaan pakaian tekstil. Kalau nylon 6 ni yang lebih kuat lah, sweater yang lebih tebal, dan Kevlar dia adalah untuk bullet proof. Dia sangat padat lah dia punya structure dia boleh guna untuk bullet proof. Dan Dacron dengan Terilene biasanya kita guna untuk fabric. Okey, pakaian boleh dihasilkan daripada sintetik polimer. So gitulah benda yang kita guna harian, benda yang kita pakai, benda yang kita bekas-bekas lah kita makan, so semua dihasilkan dengan menggunakan sintetik polimer. Dia mengalami proses pempolimeran. Sama ada benda tu bahaya ataupun tak bahaya, dia tetap ada chemical. So mesti ada chemical dalam setiap produk ataupun item yang kita gunakan. So kena hati-hati, ada produk yang selamat digunakan dan ada polimer yang tidak selamat digunakan. So kena tengoklah, sebab dia tengok ketahanan, sama ada dia efek kepada suhu ataupun efek kepada matahari ataupun efek kepada tempat sejuk. Dia akan bagi kesan kepada perubahan kimia yang ada dalam polimer tersebut. Okey, untuk lebih untuk menambahkan pengukuhan kefahaman berkaitan dengan polimer ni, kita tengok contoh soalan pasia. Okey, so soalan dia, draw structure of monomer. So dia minta kita draw structure monomer untuk siapa? Untuk polypropylene. Okay, name the type of polymerization. Namakan jenis tindak balas. Okay, lepas tu show how polypropylene can be prepared. So kita kena tunjuk macam mana dia dihasilkan daripada monomer dia. Lepas tu give 2 uses of polypropylene. Okey, monomer yang digunakan untuk menghasilkan polypropylene. Okey, monomer dia adalah carbon double bond yang ada 3 carbon. Okey, dia guna monomer C double bond CH2. Lepas tu dia ada CH3. Lepas tu ada H. Okey, ini adalah monomer yang digunakan. Jadi macam mana kita nak show the equation? Okey, jadi cara dia, kita draw structure monomer ni, C double bond C. Lepas tu ada cabang C, bukan cabang, straight chain carbon. Okey, dan dengan menggunakan peroxide, dia akan produce polimer. So, cara dia saling balik carbon ni. Okey, dia ada cabang, dia ada sambung dengan H, CH3. Carbon ni pun ada H. Okey, dan apa yang kita kena buat adalah kita tunjuk dash double bond akan putus, dia akan jadi dash kanan. Carbon kiri pun dash kiri, tutup kurung lepas tu letak N. Okey, dan berapa banyak monomer yang digunakan? Dia guna sebanyak N monomer. Okey, tu cara nak show the process addition of monomer to produce polymer. Okey, dia tanya kegunaan. Okey, kegunaan dia, okey, dia biasanya kalau 2 carbon 3 carbon ni, dia adalah soft plastik lah. Okey, contohnya botol, lepas tu hose yang lembut tu, maksudnya plastik yang lembut, drinking bottle. So bolehlah senaraikan. Okey, contoh soalan pasien yang kedua. Okey, dia bagi polimer Z.
Okay, ni adalah polymer Z, structure dia besar ni. Okay, give the structure formula of the monomer. So dia minta kita draw structure monomer which can form polymer Z and state the type of polymerization. Okay, then give the difference between copolymer and homopolymer. Okay, jadi tadi kita dah belajar sebelum ni, condensation polymerization dihasilkan oleh monomer yang ada dua functional group. Jadi kalau kita tengok structure ni, macam mana kita nak kenal pasti functional group dia? Kita tengok tempat yang dia bersambung. So sini, so dia bersambung antara O dengan C double bond O. Jadi sebelah kiri ni kita akan jadikan satu monomer. Sebelah kanan dia akan form satu lagi monomer. Jadi macam mana cara kita nak draw monomer? Kita draw balik structure ni, iaitu C double bond O, dia ada dash CH2, lepas tu dia ada dash C double bond O. Okay, dan kita kena masukkan apa dia putus ini, dia akan form OH. Sebelah sini pun dia akan form OH. Okay, ini adalah monomer yang digunakan. Okay, dan sebelah kiri pun sama juga. So kita boleh kenal pasti monomer dia. So kita salin balik structure yang ada dalam dalam polimer tu, iaitu CH2. Okay, sambung dengan CH2 dan di hujung iaitu O sebelah kiri dengan O sebelah kanan tu, kita akan masukkan balik hidrogen, iaitu functional group asal dia itu hydroxyl. Tadi kita ingat balik, monomer yang kita nak tunjukkan mesti ada dua functional group. Asalnya mesti ada dua functional group. Sebab syarat dia untuk form condensation polymerization mesti ada functional group, sama ada functional group tu sama ataupun berbeza, tapi mesti ada dua. Okey, seterusnya dia minta type of polymerization. Okey, dia ni kategori condensation polymerization. Okay, so condensation sebab dia menggunakan functional group. Kalau double bond, dia masuk kategori addition polymerization. Okay, dan soalan seterusnya tu dia minta give the differences between copolymer dengan homopolymer. So boleh tengok baliklah nota, apa beza co dengan homo. Co ni dia menggunakan dua monomer yang berbeza, manakala homo dia menggunakan monomer yang dia ulang monomer yang sama, satu jenis monomer yang sama. So boleh tengok kat sini. Ni structure monomer sedraw tadi. Okay, ni monomer yang kedua, dia ada functional group. Sini pun ada dua functional group, kiri dan kanan. Okay, type of polymerization, condensation. Copolymer, a polymer form from two or more different monomer. So dia guna dua ataupun lebih monomer yang berbeza. Homo dia menggunakan one type of monomer. Okey, dan contoh soalan pasia yang terakhir adalah dia minta, dia dah bagi nylon 66. Ni adalah syllabus kita tadi. So ni adalah structure nylon 66. Semua ni. Write the complete equation for the formation of nylon 66. Dia minta kita buat equation. So, kalau kita nak buat equation, kita kena ada monomer yang digunakan dalam equation tersebut. State the type of polymerization. So berdasarkan maklumat di atas, type of polymerization adalah condensation polymerization. So kita tengok jawapan dia macam mana.
Okey, jadi untuk menghasilkan nylon 66, tadi kita dah belajar tadi kan, so mesti ada gabungan dua monomer. So monomer yang pertama ni dia ada diamin, so NH2 belah kanan, NH2 belah kiri. Maksudnya dalam struktur ni ada diamin, dan monomer yang kedua dia ada di-OH. Sebelah kiri ada COH, sebelah kanan pun ada COH. Jadi dua monomer ni bergabung, kita tunjuk dia bergabung menghasilkan polimer. Dan dekat monomer kita jangan lupa letak simbol N. Dia nak menggambarkan bahawa dia dah guna sebanyak N monomer. Pertama ni dia guna N monomer, monomer kedua pun dia guna sebanyak N monomer, dan polimer yang terhasil menggunakan sebanyak N. Ni N adalah bilangan monomer yang telah digunakan. Dan jangan lupa dalam equation condensation, dia akan hasilkan ataupun dia akan buangkan, eliminate produk yang small compound lah, contohnya H2O. H2O ni mari daripada combination antara H dan juga OH. Okey, ni adalah condensation polymerization. So ni adalah contoh-contoh soalan pasia lah. Benda yang ditanya tu nampak sebenarnya simple saja, tetapi kita kena banyak perhatilah, sebab struktur polimer ni dia ada struktur tu macam complicated kan, monomer dia macam complicated, dan benda yang ditanya dia berkisar dalam contoh-contoh polimer yang ada dalam silibus kita. So kena perhatilah apakah monomer dia, nama monomer, struktur monomer, lepas tu nama-nama polimer yang ada tu, senarai semua tu. Lepas tu macam mana cara dia nak hasilkan, kita kena tahu macam mana nak tulis equation. Okay, so saya rasa cukup dulu untuk chapter ni, polimer. So untuk lebih akan kefahaman dan juga pengukuhan, so kita kena buat soalan-soalan tutorial dan juga soalan-soalan pasia. So insyaAllah so kita boleh faham dengan mudah. Okay, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.